بنور الشمس برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kerana Allah SWT izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama berkumpul pada pagi ini di Alam Maya ini. Sama-sama kita belajar KBA, kunci bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita untuk memahami bahasa Arab dan seterusnya memahami Al-Quran, hadis Nabi dan kata-kata ulama, insya-Allah. Diharap tuan-tuan puan semua bersedialah dengan segala-galanya, peralatan dan sebagainya untuk kita belajar pada pagi ini. Yang paling penting persediaan semangat tu. Semangat untuk belajar tu. Semangat ingin tahu, semangat ingin belajar, semangat ingin mengumpul ilmu. Itu yang paling penting. Bila ada semangat tu, insya-Allah Allah akan memudahkan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk peringkat awal ni Ustaz nak sebut sedikit tentang bahasa Arab yang dipetik daripada kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan kita boleh dapat semangat untuk belajar bahasa Arab ni. Dalam kitab Durratun Nasihin ni dia ada cerita tentang hadis Nabi dan juga ni. Khususnya Ustaz pilih dalam bab puasa. Bab puasa Ustaz baca dalam hadis dalam bentuk bahasa Arab supaya kita tahu macam mana memahami bahasa Arab tu. Lepas tu baru kita bincang yang kita bincang tu. Okey. Dalam kitab ini dia ada sebut dia tak ada baris, dia huruf saja, dia tak ada baris. Ini membantu kita untuk mempercepatkan mengetahui bahasa Arab. Pada hadis dia Anin Nabi alaihi salatu wassalam. Kita dah tak ada baris tuan. Ini salah satu kesan daripada kita belajar KBA, kita boleh insya-Allah satu hari kita boleh baca kitab tanpa baris. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hikayatun ar-rabbih ta'ala kullu amali ibni adama lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kita dia tak ada baris tuan. Dia nampak dia. Dia tak ada baris. Dia tulisan Arab je. Nampak tak tulisannya? Tuan-tuan nampak tak? Nampak. Ada baris tak? Tak ada. Tak ada baris, okey. Ustaz tak post gambar dia tu kalau post. Atau kita Ustaz nak tunjuk sekejap je, nak tunjuk apa ni? Sebab kalau Ustaz post kan jadi kita tertumpu kat sini pula. Ini cuma nak bagi semangat je. Okey. Nak bagi semangat pada tuan-tuan puan bahawa hala tuju kita ialah satu hari insya-Allah kita boleh baca kitab tanpa baris. Tadi betul tak ada baris Ustaz tunjuklah. Tak ada baris Ada baris tak? Tak ada. Huruf ada huruf. Huruf ada. Huruf ada, okey baik. Kullu amali ibni adama lahu illa shawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu tiap amal anak Adam lahu baginya illa shawm melainkan puasa. Kata Nabi, tiap-tiap amal ibadat,
tiap-tiap amal ibadat ada nilai balasan pahala yang dijanjikan. Contohnya solat ada disebut 27, hari disebut 25. Kalau solat berjemaah ada disebut nilai-nilai pahala tu. Ada hadis Nabi. Illa shaum, melainkan puasa. Fa innahu, maka puasanya, puasa itu li, bagiku. Maksudnya puasa itu bagi Allah SWT yang akan menilai. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalas dengannya dengan puasa itu. Maksudnya Allah Taala yang akan membalas berapa banyak nilai pahala puasa pada seseorang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi sekurang-kurangnya bila kita baca kataan atau hadis yang tak ada baris, kita boleh baca dan kita boleh tahu makna. Itu kesan daripada belajar nahwu dan sharaf ataupun kunci wasara. Kullu amali ibni adama lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Tadi Ustaz Hurairah. Tiap amal anak Adam tu baginya melainkan ibadah puasa, maka ibadah puasa itu bagiku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalas banyak nilai pahala yang Allah akan bagi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, tak ada bariga, a'taitu ummati khamsatu asya lam ta'ud. Kenapa Ustaz baca lam ta'ud? Sebab ada lam jazam. Lam ta'ud li ahadi qablihim. A'taitu ummati khamsata asya. Diberikan kepada umatku 5 perkara. Lam ta'ud li ahadi qablihim, tak diberi bagi seorang pun sebelum daripada mereka itu. Mana sebelum daripada tu tak diberi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad ada dapat 5 perkara. Tak? 5 perkara berkaitan dengan puasa tadilah. Al-awwalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah. Yang boleh bahasa Arab tu dia boleh tahu makna tu. Saya ulang balik, idza kana awwalu lailatin min Ramadani, min kan rujak kan, baca Ramadani. Yanzurullahu ilaihim birrahmati. Ada bi kan, birrahmati. Dengan rahmat. Wa man nazara, man dia istifham kan, man. Jadi man nazara fi'il madhi. Wa man nazara Allahu ilaihi birrahmati la yu'adzibuhu. Kena baca la yu'azzibuhu. La kan dia salah satu yang untuk menjazam kan. La yu'azzibuhu ba'dahu abadan. Okay, boleh faham sikit. Dia kata Nabi 5 perkara tu dia, iza kana awlu lailatin min Ramadan, apabila tiba awal malam Ramadan, yanzurullahu ilaihim, memandanglah Allah Taala kepada mereka birrahmati dengan rahmat, dengan pandangan rahmat. Sebab tu awal Ramadan, hari pertama, malam pertama tu, pastikan kita mendapat pandangan rahmat Allah. Kena hati tu kena rasa macam tenanti-nanti Ramadan. Sukanya masuk Ramadan, seronoknya masuk Ramadan. Jadi masa tu mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Malam pertama Ramadan tu biar hati tu berkobar-kobar dengan tarawihnya, dengan nak baca Qurannya. Aku nak baca Quran dia khatam. Sepanjang Ramadan ni mesti aku dah target. Hati tu berkobar-kobar dengan berbagai-bagai ibadah yang kita lakukan. Yang kita akan lakukan. Jadi mudah-mudahan malam pertama Ramadan tu Allah pandang kita dengan pandangan
Ahmad. Tadi dah sebut. Iza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihi birrahmah. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah, dan sesiapa yang Allah pandang dia dengan pandangan rahmat, la yu'adzibu ba'dahu abada. Nescaya tidak diazab selepasnya selama-lamanya. Insya-Allah Allah Taala tak azab dia, tak siksa dia. Bahkan Allah akan bagi rahmat. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Allahu Akbar. Yang kedua, wasani kan 5 tadi kan ya. Wasani yang tadi al-awwal yang pertama, yang ni wasani yang kedua. Apa yang Allah bagi pada umat Muhammad? Yang keduanya ialah ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Kenapa Ustaz baca malaikata? Sebab depan dia ada ya'muru, fi'il mudhari'. Mudhari'. Jadi baca ya'murullahu. Allah tu jadi fa'il. Ya'murullahu ta'ala al-malaikata jadi maf'ul. Tu Ustaz kata ada nahu sarah, bukan saja-saja Ustaz baca nak. Ustaz nak bagi tuan-tuan puan timbul sedikit minat untuk satu hari boleh baca kitab tanpa baris dan boleh tahu makna. Sebab ilmu Islam ni banyak berada dalam kitab-kitab Arab. Tu. Tak dinafikan ilmu ada dalam buku Rumi pun ada, dalam terjemah ada, tak dinafikan. Tapi bila tuan-tuan baca kitab Arab, tuan-tuan akan rasa kelainan. Dia punya zuk dia tu. Saya nak cerita tak pandai. Dia punya zuk dia punya keasyikan dia tu, keseronokan tu lain sikit. Betul tak? Betul. Tu baik. Ni saya nak habiskan ni sikit. Ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfar lahum. Jadi yang kedua umat Muhammad dapat pada dia, iaitulah Allah menyuruh akan malaikat bil istighfar lahum, dengan memohon keampunan bagi mereka, bagi umat Muhammad yang dapat masuk bulan Ramadan. Tu. Yang mana mereka mendapat pandangan rahmat dan sebagainya tadi tu. Mereka masuk bulan Ramadan, mereka berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Allah SWT menyuruh malaikat memohon keampunan bagi mereka. Itu yang bahasa Arab sebut ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfar lahum. Baris ada tak? Baris tak ada. Ni Ustaz dah baca ni. Nampak tak? Ustaz, malaikat tu jamak ke? Malaikat. Malaikat ni malaikat tu dia mufrad, lafaz mufrad. Satu je. Malaikatun. Okey, terima kasih. Nampak tak ada baris kan? Ustaz tunjuk, nampak kan? Ustaz tunjuk ni? Tak nampak. Tak nampak. Halus. Halus sangat. Okey. Tak nampak juga? Nampak. Tak Okey. tahu baca. Okey. Saja tunjuk je. Okey, baik. Tak kau Ustaz tunjuk aja pula. Ustaz tunjuk je. Tunjuknya tak ada baris. Okey, jadi yang kedua umat Muhammad dapat, iaitu Allah suruh malaikat mohon ampun bagi mereka, orang yang berpuasa dan orang yang dapat pandangan rahmat. Wa thalith, yang ketiga, ar-raihata. Kenapa Ustaz baca ar-raihata? Sebab ada an. Ada an kat depan. Lepas tu baca ar-raihata. Ada an, ada raihata. Sebab an dia menasabkan perkataan yang selepas tu. Ar-raihata famussa. Bahawa. Ar-raihata famussaimu atibu 'inda Allahi min rihil misk. Ar-raihata famussaimu atibu 'inda Allahi min rihil misk. Kena baca mirrihi sebab ada min huruf jar. Mirihil misk. Ataupun bila baca habis miski. Sebab jadi mudhaf ilaih. Bahawa yang ketiga itu bahawa bau mulut orang yang berpuasa. Saim isim fa'il yang kita belajar semalam ayat dah. Ar-raihata famussaimu, bahawa bau mulut
Bawa bau mulut orang-orang yang berpuasa. As-saim mana orang yang dibagi isim apa? Saim. Isim fa'il. Saum puasa. As-saim orang yang berpuasa. Orang tu puasa. Ada kawan ustaz nama Saim. Puasa. Orang Ayah nama puasa. Mungkin dia mak dia lahir di bulan puasa. yang bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi mak dia pun nak buat nama apa? Ingat puasa Ramadan. Buat nama Saim. Saim mana orang yang berpuasa. Barang puasa. Tapi kawan-kawannya panggil Saim. Ustaz mau pelik juga. Mak dia pun nama Saim dengan tutup mulut. Tapi kawan-kawan dia panggil Saim. Dia pun ya. Sampai ke sudah Saim. Lepas tu Ustaz pernah cakap dia, kawan-kawan panggil Saim. Awak tak panggil Saim. Saim tu baru ada makna. Saim tak ada makna. Saim mana orang yang berpuasa. Berpuasa. Kalau Saim tak tahu. Dengan huruf nun di ujung, tak tahu makna apa. Jadi kita sebagai pemilik nama tu kena tahu apa makna nama aku. Dan kawan ustaz seorang lagi yang lain pula nama Syawal. Elok aku. Ada ada belakang. Saim pun ada, Ramadan pun ada, Syawal pun ada. Ada semua. Sa'ban pun ada. Apa dia? Sa'ban pun ada. Betul, Syaban pun ada. Rejab. Rejab orang tua dulu ada. Orang kampung ustaz ada seorang nama Rejab. Masya-Allah, semua ada nama bulan. Orang dulu senang pun nama kan. Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal. Lahir bulan Rajab. Tapi kok kampung tak panggil Rejab, panggil Mak Jab. Dia senang. Dia panggil macam tu je. Baik, tak apa. Okay, yang ketiga dah sebut dah, iaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah. Lebih bagus di sisi Allah mirrihil misk daripada wangian kasturi. Nampak dah boleh faham mana kan? Ya. Jadi Nabi sebut yang ketiga pada ar-raihata famus saim atibu 'indallahi mirrihil misk. Ustaz tak terjemah. Boleh faham tak? Faham. Dah boleh faham dah, alhamdulillah. Lagi sekali Ustaz kata. Ar-raihata famus saim atibu 'indallahi mirrihil misk. Boleh faham? Boleh faham tak kalau terjemah? Berpuasa itu wangi. Wangi lebih wangi daripada Kasturi. alhamdulillah. Jadi sekurang-kurangnya kalau ada orang Arab datang masjid kita, dia cakap Arab, kita dah boleh faham dah. Kan? Kita boleh faham insya-Allah. Ni kalau tulis mungkin boleh pick up Ustaz. Ke tak boleh, belum, masih slow lagi lah. Lepas ni Ustaz, Kalau tulis mungkin kita boleh. lepas ni Ustaz snap, Ustaz hantar, tuan-tuan kaji. Ni Ustaz baca dulu. Sebab kita nak jimatkan masa kan. Sebenarnya nak bagi semangat je, nak bagi semangat tuan-tuan rasa untuk penting tahu bahasa Arab kan. Lepas ni Ustaz akan snap gambar, Ustaz bagi insya-Allah. Yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhadhi zinataka wa yaqulu tuba li'ibadil mu'minin wa awliya'i. Yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata lil jannati bagi syurga. Yaqulu fi'il wa fi'il mudhari. Ya mudhari. Sebab ada ya kat depan. Yaqulullah, dia kena yaqulullahu, telah berkatalah oleh Allah. Yaqulu fi'il mudhari yang beri maksud dua makna, istiqbal ataupun hal. Jadi kena kata berkatalah oleh Allah Ta'ala lil jannati. Li tu rujak, jannati majrurun bilang. Lil jannati Allah Ta'ala kata bagi syurga, ittakhadhi zinataka. Ambillah ittakhadhi. Allah perintah kepada syurga. Kenapa Allah guna ittakhadhi? Fi'il amal yang kita belajar semalam. Sebab syurga kan perkataannya muannas, betul tak? Ya. Jannati ada tamarrutah. Jadi Allah gunakan fi'il amal dengan muannas. Ittakhadhi. Kita belajar malam kan? Ittakhadhu. Jadi bahasa Arab ni ittakhadhi.
ambillah, bersiap sedialah zinataka, hiasan kau wahai syurga. Wa yaqulu tuba lil ibadil mu'minin, dan berfirmanlah untuk buat persediaan bagi hamba-hamba orang yang beriman. Allah suruh syurga bersiap sedia, syurga menghiaskan dirinya secantik-cantiknya untuk disediakan untuk orang-orang yang beriman. Wa auliyai, dialah yang dijaga, mana yang akan mewarisi syurga tu. Maksudnya Allah suruh syurga bersiap sedia dengan hiasan-hiasannya untuk orang-orang, untuk menyambut orang-orang mukmin sebagai penghuni. Connect remittance, saya punya disconnect, saya punya connect awak punya. Itu yang kita boleh faham. Boleh. Apa benda tu? Yang kelima, last. Yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah Ta'ala mengampunkan bagi mereka jami'an sekaliannya. Allah ampun bagi orang-orang yang berpuasa di akhir Ramadan, Allah akan ampunkan dosa mereka sekaliannya. Sebab tu yang dah hadir sebut awal rahmat, pertengahan pada keampunan, dan yang akhir Ramadan Jauh dari api neraka. ya, selalu kita dengar kan tu. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqum minan nar. Awal dapat rahmat, pertengahan dapat keampunan, dan akhirnya lepas daripada api neraka. Itulah segi gambaran tentang puasa. Sebenarnya banyak lagi, tapi itulah saya baca itu sebagai memberi semangat pada kita bahawa dengan kita belajar bahasa Arab, nama surah, kita boleh baca kitab Arab dan kita boleh tahu maknanya, insya-Allah. Okey. Sambungan yang semalam. Bab fi'il dah selesai. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Hari ni mungkin masuk amil kot, amil. Ya, amil. Amil. Kau kena ingat baliklah yang fi'il madhi tu dia patah akhir selama-lama. Fi'il mudhari' dia dhammah di akhir. Fi'il amar dia jazam di akhir. Itu punya perbezaan dia. Saya ulang. Fi'il madhi dia patah akhir selama-lama. Fi'il mudhari' dia dhammah di akhir. Tapi bergantung, dia dhammah di akhir pun dia bergantung pada amil untuk fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amar dia jazam di akhir selama-lama. Itu yang Ustaz belum cerita lagi. Ustaz dah sebut dah, alhamdulillah habis. Okey, hari ni tentang amil nasab. Buku susunan Ustaz ni dia amil nasab. Fan nawasibu asyaratun asya'. Ni kira kita ulang gaji ni sebenarnya dulu sampai kat mana dah buat naat, buat taukid dah. Tapi dah ada permintaan untuk ulang gaji, ini kali kedua Ustaz ulang, dah sampai sini. Kalau boleh biarkan Ustaz baca sampai habis tajuk dulu, nanti baru minta ulang gaji, boleh tak? Ya. Sebab kalau minta Ustaz ulang gaji, Ustaz akan kesian ulang balik. Kan? Ustaz ulang balik daripada bawah. Kemudian dia naik tinggi, ada yang permintaan Ustaz kami nak kenal slow-slow, nak kenal lambat-lambat. Ustaz pun kesian, Ustaz ulang balik. Jadi tak sampai atas juga. Jadi permintaan Ustaz kalau boleh biarkan Ustaz dulu baca tajuk demi tajuk sampai ke penghujung tu, boleh tak? Boleh. Dah habis tu Ustaz akan patah balik dengan sendiri. Ulang sampai patah balik dengan sendiri. Proses ni bila berlaku berkali-kali, insya-Allah tentu akan dapat nausarah ni. Dia macam tu sistem ngaji dia. Bahkan dalam kitab-kitab lain pun macam tu juga. Dia kitab yang nipis, tajuk dia semua cukup, tapi dia urai sikit-sikit je. Satu tajuk, dua tajuk, tiga tajuk sampai atas. Kemudian habis kitab tu, dia akan tukar kitab yang kedua.
tajuk yang sama tapi kupasan dia makin luas. Dia akan habis setiap tajuk, habis kita kedua, dia pergi kita yang tiga, tajuk yang sama tapi makin luas, makin luas. Dia akan macam itulah proses dia. Dan akhirnya kita akan dapat tahu Nahwu Sharaf ni, KBA ni secara bersistem, dan akhirnya kita dapat faham semua tajuk. InsyaAllah. Sebab kalau kita mengaji, sekali mengaji semua nak tahu, dia jadi keliru. Betul tak? Sekali nak mengaji nak tahu semua. Yang bawah, yang tengah, yang hujung, yang tinggi, semua nak tahu. Sekali mengaji semua nak tahu. Dalam satu program, tak boleh. Ustaz tak pun nak buat macam tu. Maksudnya, Ustaz dulu mengaji, rangkak-rangkak di bawah. Rangkak-rangkak. Baru tahu sedikit, ni pun banyak lagi tak tahu. Baik. Fannawasibu asyaratun. Ustaz baca dulu, nanti Ustaz tulis apa dia benar. Fannawasibu asyaratun asya. Amil nasab tu ada 10 perkara. Wahia, dan iaitu an, walan, wa izan, wakai, walamukai, walamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa'aw. Kalau kita bilang ada 10 amil nasab yang masyhur. Dia termasuk dalam bahagian huruf. Cuma dia ada nama special dia tu amil. Amil ni masuk dalam amil petugas. Kita bila sebut amil ingat zakat selalu, betul tak? Amil zakat. Bila sebut amil zakat. Rupanya amil ni isim apa amil? Amil isim apa? Itu petugas isim PL. Cari asal balik. Kata asal pada amil. Petugas. Orang ngaji nahwu ni dia suka cari asal balik, benar. Kataan amil apa dia asal dia? Amal. Amalah Ustaz dah. Amalah. Amalah lah. Pada dia amalah ke amila? Amila. Sedap baca amalah ke sedap baca amila? Amala. Amila sedap Ustaz. Amila. Dia wazan fa'ila. Dia wazan hasiba. Dalam kita kaji tu yang dia nama rubah tu. Amila, fa'ila tu. Okey, dia asal daripada amila. Amila ya'ma. Amila ya'malu. Lepas tu masdar dia? Ya'lan. Amila ya'malu. Masdar dia? Ya'lan. Amalan. Apa? Maknan. Lan. Mu'lan tu ada dah. Amilan. Lagi siapa lagi nak jumpa? Amilu. Amila ya'malu Amlan. Amilu. Amdan. masdar dia. Amala. Amlan. Kalau wa'ada ya'idu wa'dan, amila ya'malu Amalan. 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 Amlan. amlan. Tak apa, kita sebut amlan, tak apa. Amlan. Kalau wa'ada ya'idu wa'dan. Okey. Sebelah. Okay. Surrender. Amila ya'malu amlan. Fahuwa'a, isim fa'il dia? Fahuwa'a. Dah semalam ni. Amilun. Amilun. Fahuwa amilun, jumpa dalam perkataan tadi. Amilun. Amil. Dia duduk di senarai isim fa'il. Fa'il. Isim fa'il mana orang yang amila mana apa? Amila mana? Tugas. Petugas. Tugas. Petugas. Yang asal tadi amila.
Amilah. Fa'ilah. Amilah. Amilah. Bertugas tak? Bertugas. Amil. Tugas kan, tugas. Tugas, sedang tugas, ketugasan. Betul ketugas masdar dia? Tugas, sedang tugas. Kalau masdar dia? Bertugas. Tak ada, belum kan? Tugasan. 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 Dan Petugas. sifat dia petugas. Ataupun orang yang bertugas. Orang yang bertugas. Orang yang bertugas. Isim maf'ul dia wazaka. Isim maf'ul. Amila ya'malu amlan fa huwa amilun wa zaka ma'mu Wa zakal maf'ul wa zaka ma'mulun. ulan. Amulun. Zaka ma'mulun orang yang itu Amlun. wa zaka ma'mulun. Ma'mul. Makmul. Orang-orang yang itu Tugas. orang yang diberi tugas. Sebab dia isim maf'ul. Dah nak tasrif sangat, kita tasrif habis. So, ma'ilun Ustaz ya, ma'ilun. Ma'iluna itu orang-orang yang diberi tugas, ya. Itu yang Ustaz kata tadi, dia isim maf'ul dia ada banyak lafaz. Mukminun. Dia ada berapa yang Ustaz kata tadi? 6 ke 3? 3 Ustaz. 3. Jadi salah satu dia wazaka ma'mulun, mana orang yang diberi tugas. Kemudian selepas daripada isim maf'ul, kata apa pula? Yang kita belajar semalam? Fi'il amal. Fi'il amal. Bunyi macam mana fi'il amal? If'il. Daripada amilah tadi. Mal. Boleh sekat boleh sekat ya. Ikmal. I'mal, buat olehmu, tugas olehmu. Ada nama kawan Ikmal Ustaz. Betul tak i'mal? Ikmal. I'mal, tugas olehmu. I'mal, i'mala, i'malu, i'mali, i'mala, i'malna. Tu dia punya tasrif dah. Ada nama kawan saya nama Ikmal Ustaz. I'mal. Nama kawan saya ada Ikmal nama dia. Dengan huruf ain ke huruf kaf, huruf k. Okey. K ikmal. Ikmal. Ikmal tu mana sempurnakan olehmu. Oh, lain ya. Dia ada pada kataan kamala, kamil. Okey, kamalah. Betul. Okey. Jadi i'mal, tugas olehmu. Jangan kamu tugas pada, jangan kamu tugas. Fi'il nahi. Nahi. Ta'mal. La Ta'mal. ta'mal. Tiba-tiba aja hari ni kita mengkaji ni, Ustaz tak niat nak kaji tu tapi dah nak tasrif sangat. La ta'mal, jangan kamu tugas. Jangan kamu tugas. Ataupun la tu kita guna la nahi, la nafi. La ta'mal, tidak, kamu tidak bertugas. Itu bergantung pada maksud yang kita nak lah. Cerita tu nak larang ke, cerita tu nak nafikan, itu pulang pada makna yang kita nak bagi. Dia boleh dua makna. La ta'mal tu jangan boleh, tidak boleh. La ta'mal. Yang kamu tugas ataupun kamu tak bertugas. Kemudian selepas daripada fi'il nahi atau fi'il nafi, Isim makan. isim makan. Isim makan macam mana bunyi? Ma'malun. Ma'malun. Tempat bertu. Kamu tempat. Tempat bertu. Tugas. Tempat bertugas. Ustaz Makmal. Makmal. Laboratory. Rupanya kita cakap bahasa Arab selama-lama dah kita tak wasan. Makmal. Makmal kan? Lab Ustaz, lab. Makmal ni mana dia tempat yang kita duk operasi lah, duk kaji tu kan. Eksperimen. Tu dia. Masya-Allah, dapat bahasa hari ni. Makmal kita ingat bahasa orang putih ke bahasa Melayu ke, rupanya bahasa Arab. Makmalun satu masa berbuat. Kataan sama. Makmalun. Zaman. Zaman. Masa berbuat. Dan last kali
Mim alat. Mikmalu. Mikmalun. Itulah alat Alat. alat berbuat. Alat bertugas. Nak gaji satu je daripada amil jadi semua dapat. Baik. Jadi huruf-huruf ni semua yang kita bilang ni 10 ni adalah merupakan amil. Amil mana petugas. Bila ada dia akan mengubahkan perkataan di hadapan dia. Ubah jadi apa? Ubah jadi baca nasab. Pertama perkataan an. Contoh dia an yaj'ala, dia dah ubah dah. Ustaz tulis Kalau tidak tak nampak pula. Mana pen tadi? Allah. Asal mudhari' dia ialah yaj. Apa dah mudhari' asal pada dia ialah yaj. Ya apa? Di hujung dia. Asal pada apa? Yaj'alu. Ni asal yaj'alu. Sekarang kita bincang bila ada amil yang pertama, amil nasab yang pertama itu an. Dia ni amil petugas. Petugas mengubahkan baris. Amil nasab, ni amil nasab. Dia akan menasabkan kata selepas iaitu daripada yaj'alu bertukar menjadi Yaj'ala. Itu tugas dia. Bila ada an, mudhari' tadi yang asal yaj'alu akan jadi yaj'ala. Jadi dengan cara ni kita boleh baca bahasa Arab tanpa baris. Baca 1 2 mula. Ayaj'alu. Macam mana? An yaj'ala. Yaj'ala. Lagi sekali. Yaj'ala. 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 Ayaj'ala. Ayaj. Okey, Ustaz buat lain daripada awal. Belum ada an, macam apa? Alu. Yaj'alu. Bila ada an, macam apa? Yaj'ala. Ayaj'ala. Bolehlah bahasa Arab. Belum ada an, baca yaj'alu asal fi'il mudhari', yaj'alu. Bila ada an, ayaj'ala. Itu yang boleh bahasa Arab tanpa baris tu. Nanti baca Arab ni ayaj'ala. Macam mana dia tahu baris tak ada satu pun tapi dia boleh tahu ada an. An ni mesti baca la. Ayaj'ala. Boleh dapat yang tu? InsyaAllah. Lepas tu kajilah makna apa semua. An mana bahawa. Ya ja'ala asal dia ja'ala. Ja'ala mana apa? Ja'ala. Jadi. Kerja. Ja'alakum. Ja'ala mana jadi. Jadi. Kalau ya ja'alu belum ada an. Ya ja'alu mana apa? Sedang jadi. Sedang jadi sebab ada ya fi'il Mudhari'. Sedang jadi. Dalam dia dhamir apa ni? Ya ja'alu. Dhamir. Dhamir apa ni? Mudhari'. Mufrad. Dhamir mufrad yang first kali. Yang first kali kan? Huwa. Ya, daripada situlah kita boleh tahu macam-macam makna. Jadi ayaj'ala bahawa menjadilah ia kan. Ayaj'ala bahawa menjadilah ia apa-apalah. Ini maksudkanlah ia tu kembali bercerita asal. Bahawa menjadilah ia apa-apa cerita sambungan. Okey. Selesai dah tentang amil yang pertama iaitu an, dia membariskan baris fathah pada amil nasab. Ayaj'ala. An mana bahawa yaj'ala menjadilah ia. Yang kedua lan. Lan ni contoh dia macam kita tulis mudhari' dulu. Mudhari' dia okey, kalau asal mudhari' dia macam mana? Cuba lengkapkan baris. Yuhsinu. Yuhsinu. Kalau baca yuhsin, itu tak apa berani tu. Yuhsinu. Tak apa nak berani sebut sampai hujung tu.
lengkapkan balik yuhsinu. Yuhsinu. Itu memang gentleman tu. Kan. Orang dia tahu baris ya yuhsinu. Fi'il mudhari yuhsinu. Yuhsinu ni asal daripada mati dia pada. Hasana. Hasana. Betul. Hasana. Tuan Haji Abu Hasan. Dia. Hasana maknanya apa? Baik. Baik. Elok. Orang Kelantan kata molek. Tu. Dia bosan. Haji Abu Hasan. Boleh kita sebut nama-nama sekejap boleh Tuan Haji Baik. Nama baik boleh. Alhamdulillah. Jadi hasana mudhari' dia Yuhsinu. yuhsinu. Hasana yuhsinu. Okey. Hasana yuhsinu. Lepas tu domelnya Hasana yuhsinu. Dalam dia domir apa? domel buah. Huwa juga dalam dia huwa. Sebab dia first kali. Yuhsinu, yuhsinani, yuhsinuna, tusinu sampai 14. Sebab fi'il mudhari' semuanya ada 14 bilangannya. Okey, tak apa yang tu. Sekarang fokus kita nak jadikan perkataan ni baca nasab. Sebab dia masuk amil di depan dia iaitu lan. Bila ada lan, lan amil yang kedua. Lan ni dia Tidak. yang mana Sekali. tidak, dia menafikan. Jadi bila ada lan di ujung dia macam mana? Lan Lan Yuhsinu. yuhsina. Sina. Dan Yuhsina. yuhsina. Ya, dah pandai dah. Alhamdulillah. Jadi, sebab ni petugas ni yang menyebabkan berubah tu. Jadi kalau tak ada baris, kita boleh baca. Tak ada masalah. Tak ada baris tak apa. Baca. Dan? Lan yuhsina. Semua kali, 1, 2 mula. Lan yuhsina. Hebat betul. Baris tak ada boleh baca. Masya Allah. Nanti Quran yang sebuah tu, yang 30 juzuk tu, tak ada baris pun boleh baca. Hebat tu Ustaz. Betul. Ustaz tak nafikan. Satu hari tuan-tuan puan boleh baca Quran tanpa baris. Insya-Allah. Allahu akbar. Berkat Ustaz ajar Ustaz. Berkat Ustaz ajar. Insya-Allah. Berkat keseluruhan semualah. Ya. Semua. Cuba tengok ni, tak ada baris tuan-tuan boleh baca. Baca yang pertama tadi. 1, 2 mula. Ayyaja'ala. Yang kedua, Dan Yuhsina. nampak. Jadi dia mempercepatkan kita. Yang pertama, kita dapat mencatat apa yang guru-guru cakap. Kita cuma tulis huruf je. Baris tak perlu tulis lah. Kenapa di masjid-masjid kita malah nak menulis? Sebab yang pertama nak tulis baris lagi. Nak tulis kataan lagi. Itu yang jadi banyak sangat nak menulis. Biar aku tak tulis. Kita pun duduk macam tu. Senang. Tulis budak apa budak kan? Betul tak? Jadi sekarang ni kita nak latih supaya kita nak ambil juga daripada apa yang guru cakap. Guru cakap apa dia tentang Al-Quran. Guru cakap apa dia tadi. Ayat Quran yang pendek-pendek ya. Kita cuma tulis huruf lah. Tak. Siap. Baris, clear. Baris kita tahu sendiri. Sebab kita ada kaedah dia. Itu yang menyebabkan kita dapat ilmu dengan cepat, dengan laju. Berbanding dengan orang yang dengar, dia cuma faham, kemudian dia ingat, lepas tu keluar pintu masjid, lupa. Kan? Berbeza dengan orang yang dengar, tulis. Dia punya ingatan dia, mungkin dia akan boleh repeat balik, dia boleh ingat balik. Dan berkekalan lama, Masya Allah. Jadi lan tadi amil nasab, makna menafikan. Baru kaji makna. Yuhsinu tadi maksudnya Baikkan. Yuhsinu ni kita terjemah makna Tidak. baik. Baik. Sedang baik, akan baik kan. Jadi la yuhsinu ada la mana tidak. Tidak baik. Ini sebagai contoh sebagai contoh. Tidak ada kebaikan. Ini sebagai contoh. Kataan yuhsinu mana baik. Bila ada lan mana menafikan. Menafikan apa-apalah cerita yang berkaitan tu ada lagi cerita dah, tapi sekadar tu bermaksud menafikan kebaikan apa-apa cerita tu. Yuhsinu. Lan ini dia aminasab dan juga merangkap huruf nafi.
Jadi rupanya bahasa Arab ni dia kadang-kadang dekat satu huruf dia ada dua tiga level kat dia. Dialah merupakan huruf nasab, dialah merupakan huruf nafi. Macam-macam ada kat dia. Okey. Lan yuhsina. Ini fi'il mudhari' yang biasa lah. Kalau ditukarkan jadi fi'il majhul lain pula baris dia. Itu yang kita baca dulu ni. Fi'il mudhari' kalau majhul dia akan jadi dhammah awal, fathah sebelum akhir. Kalau baca yuhsanu, yuhsanu itu makna lain. Tadi asal kata dia bayu Yusinu. yuhsinu. Kalau yuhsinu maksud dia Baik. sedang baik, sedang elok. Tapi kalau baca yuhsanu sedang apa? Yuhsanu. Dia fi'il mudhari' bina majhul. Dia kena tambah imbuhan. Imbuhan di. Kalau fi'il mudhari' bina majhul dengan baca baris yuhsanu, dia kena tambah imbuhan di. Sedang Dibaiki. sedang dielokkan, sedang diperbaiki. Dibaik. Sedang diperbaiki, sedang dielokkan. Jadi orang yang mengelokkan tu disembunyikan. Siapa dia tak tahu yang mengelokkan tu, yang memperbaiki tu. Itu dia imbuhan di. Itu kegunaan fi'il mudhari' bina majhul, di mana disembunyikan tukang yang mengelok tu. Tapi kalau baca dengan yuhsinu yang tadi tu, yang asal tu, itu sedang mengelokkan. Kita tahu siapa dia yang mengelokkan tu, kita tahu, kita kenal. Tapi kalau yuhsanu, ini kita tak tahu. Sedang dielokkan. Itu dia punya perubahan makna disebabkan perubahan baris. Dia panggil fi'il apa? Fi'il bina majhul. Fi'il bina majhul. Okey. Mudah je nak kena fi'il bina majhul ni. Iaitu dhammah awal. Kalau fi'il madhi dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Kita ambil daripada perkataan daraba. Kalau daraba yadribu ni asal. Daraba yadribu ni asal. Setelah pukul, sedang pukul. Kalau jadikan fi'il majhul, dia kena dhammah awal, du, kasrah sebelum akhir, ri. Duriba. Duriba kena terjemah telah dipukul. Kemudian fi'il mudhari' dhammah awal, fathah sebelum akhir menjadi yudrabu, sedang dipukul. Telah dipukul, sedang dipukul. Sebab dia fi'il bina majhul. Madhi bina majhul, mudhari' bina majhul, kena imbuhan di. Nampak? Tadi daripada fi'il bina ma'ruf, baris yang asal, yang biasa. Daraba, yadribu, asal. Telah memukul, sedang memukul. Cuba jadikan bina majhul, Yuribu, ba. duriba, sedang apa? Sedang dipukul. Sedang dipukul, imbuhan di. Telah dipukul. Telah dipukul fi'il mudhari', fi'il madhi. Fi'il mudhari' yudrabu. Jadi apa? Sedang dipukul. Jadi kita terpulang kat kita nak makna ma'ruf ataupun makna majhul. Kalau makna ma'ruf kita tahu pembuatnya, maka macam daraba telah memukul, yudribu sedang memukul. Kalau nak makna majhul, duriba telah dipukul, yudrabu
sedang dipukul. Cuma kita boleh tahu sini imbuhan ni imbuhan di. Itu kaedah dah. Nak cakap lagi, ini dia bagi ma'ruf. Apa dia ma'ruf? Dikenali siapa yang buat. Ini majhul. Disembunyi orang yang buat. Tu dia. Itu dia. Bayangkan. Yang ni kena buat nota lah Ustaz. Kena buat nota. Kena buat. Nota yang ni mustahab. Ustaz. Sikit je perubahan dia. Sikit je. Tapi mana dia lainan ya. Mana special sikit. Kena buat nota nanti Ustaz insya-Allah. Boleh kaji macam-macam lah. Qutila, wa'ida, qurija, dukhila. Macam-macam kita boleh kaji. Sebab itulah ramai orang baca Quran tak faham Quran. Dia pun tak tahu macam mana. Aku ngaji Quran dah lama dah tapi aku tak tahu makna. Dia pun cuba ngaji, cuba faham, baca tafsir kat tepi. Masa baca faham, nanti bila tak baca dah tak faham balik. Dia dengar guru baca ayat Quran dia tak boleh faham dah. Padahal tafsir dia dah baca banyak kali dah perkataan tu. Tuan-tuan tahu tak punca daripada mana? Punca daripada tak tahu kaedah-kaedah ni. Tak ada kunci Ustaz. Dia tak ada kunci, dia tak ada nak buka. Dia tak ada minat nak buka, dia tak ada keinginan untuk menyelami apa yang terdapat dalam seni-seni bangsa. Jadi kalaulah dia tahu semua ni, insya-Allah dia akan aku dapat mengetahui bahasa Arab tu. Allahu Akbar. Ustaz nak padam balik nak tengok tuan-tuan baca macam mana. Tak ada baris. Tolong tengok kat depan, jangan tengoklah nota tuan-tuan dah tulis baris dah. Okey, tengok kat ni, tengok jari Ustaz ni. Tengok nota sini. Baca yang bina ma'ruf, baca macam mana? Daraba. Ribu. Baca yang bina majhul. Riba. Yudrabu. Lagi sekali, bina ma'ruf. Daraba. Bina majhul. Riba. Yudrabu. Dah cakap dah. Lagi sekali. Lepas tu lupa balik. Lupa balik. Buat nota Ustaz, buat nota nanti cuba buat nota. Lupa balik Ustaz tak boleh bantu. Kunci hilang aja. Ustaz dah bagi kunci dah, jangan hilang kunci tu. Jenuh Ustaz nak kopi kunci. Baik. Lagi sekali. Daraba. Bina majhul. Riba. Yudrabu. Cekak betul Ustaz dengar. Jangan dia keling tengok nota dia. Besok lupa balik. Okey, Ustaz nak test ni. Nak ubah kataan lagi. Lepas ni dia kenal lah kali ni. Kataan ni pula. Kali ni dia tak boleh tengok kat buku dia dah. Tengok pun tak nampak. Baca bina ma'ruf. Baca bina ma'ruf. Qara'a. Yaqri'u. Kalau ikut dia. Qara'a yaqri'u. Sedap yaqri'u kan? Yaqra'u. 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 Okey, jangan ubah. Qara'a yaqra'u. Ini bina ma'ruf. Yang ni cabaran ni. Buat bina majhul. Quri'a.
Jangan Korea pula. Korea Ustaz dengar tu. Kuria. Kuria. Korea. Kurabu. Koraa. Yufra'u. Korea. Yukra'u. Yukra'u. Nampak tak aktif lah. Alhamdulillah. Lagi sekali. Kuria. Yuri'a. Yukra'u. Yufra'u. Alhamdulillah. Quri'a yuqra'u. Telah dibaca, sedang dibaca. Tu mudah je. Yang tadi qara'a telah dibaca, sedang telah membaca, sedang membaca. Ni ibu hamma. Ibu hamma sebab ma'ruf. Kalau ibu hadi majhul. Telah dibaca, sedang dibaca. Mudahnya. Okey. Contoh yang seterusnya. Makin boleh ya, makin boleh insya-Allah. Okey. Bina ma'ruf. Apa boleh ya? Kharaja. Okey, bina ma'ruf. Raja. Roja. Kenapa yang mudhari' je terkeluar sikit tu? Kenapa? Roja. Yakhruju. Dia sedap baca kharaja Ruju. yakhruju. Ni penting wazan ni. Kharaja yakhruju. Telah keluar dan sedang dan keluar. Jadikan bina majhul. Urija. Khurija. Yukhraju. Dah cekak dah. Darah. Dah pandai dah. Jadi mana dia? Telah Keluar. Khurija telah apa? Khurija kan mana keluar. Jadi khurija Telah keluar. Keluar. ni himbuhan ni. Dikeluar Ustaz. Dia dikeluarkan. Telah dikeluarkan. Telah. Kalau tu yang ni mudhari'. Sedang dikeluarkan. Sedang dikeluarkan. Masya Allah. Apa reaksi sedang dikeluar ni maksudnya barang dalam beg tu tengah duk pegang buang. Itu sedang dikeluarkan. Tu. Siapa yang keluar tu disembunyikan nama, tak tahu, nampak di belakang aja. Tak kenal siapa. Kita pun tengok siapa dia tu. Dia tak ke belakang. Rupa tak nampak. Jadi sedang dikeluarkan. Oleh siapa? Tak tahu siapa dia. Muka tak nampak. Macam itulah. Sedang dikeluarkan. Okey. Contoh yang terakhir. Contoh bagi perkataan apa? Yang terakhir. Kul. Makan ke? Makan tak ditinggal. Dahana. Dahana. Ja'ala dah ada tadi. Kul boleh tak kul Kul ni Nabi dia pelik sikit mana Okey. Kul. Dia mudhari' yang mati dah? Qala. Kul ke makan ke berkata? Yang tadi masuk tadi Berkata Ustaz. berkata. Okey. Saya ingat makan. Qala. Okey, qala mudhari' dia? Qala yaqulu. Okey, qala yaqulu. Telah berkata, yaqulu Sedang berkata. sedang berkata. Okey, dia sedang berkata. Jadikan yang ni payah sikit Yang ni ustaz terduduk lah. Jadikan fi'il bina majhul. Dia jadi kila Ustaz Qila. Ustaz dah cerita dah dulu ni Ustaz. Ya. Saya ingat Baik. Dia punya majhul dia bunyi pelik sikit. Tu. Dia jadi macam tu. Dia alif ni dia dalam surah ni ada satu tajuk lagi kita kena mengaji. Tu mungkin akan datanglah dia ada pertukaran huruf. Dia panggil qubilat, huzifat, macam-macam. Ditukar, dibuang, diganti. Dia ada satu tajuk dalam surah ni tu pengajian tentang pertukaran huruf, pertukaran baris. Macam ni lah. Daripada alif ni ditukar jadi ya. Jadi qila. Qila ya Rasulullah, dikatakan bagi Rasulullah. Qila ya Rasulullah, dikatakan mana? Ada sahabat kata kat Rasul dekat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Jadi bacaannya Qila. Majhul dia dikatakan. Qila.
Yang ni dia lain sikit lafaz dia. Kalau mudhari' dia itu dia. Jadi apa? Dari yuqalu lah kot Ustaz lah. Anda bagi contoh payah kan ustaz tergedu lah. Tapi ustaz apa? Ustaz ada pakar rojok. Kawan ustaz ada seorang tu. Bila-bila masa saja ustaz tanya dia, dia boleh jawab. Dia ni macam kamus, betul-betul macam kamus dia. Mungkin Ismail kamus yang kedua kot dia. Wallah. Masya-Allah. Dia punya kehebatan dia tu. Bila-bila tanya dia boleh jawab. Tajuk apa pun, masya-Allah. Masih ada lagi sekarang. Saya rasa masih lagi sama lah Ustaz, yaqulu lah Ustaz. Kalau yakulu tak jadi fi'il ma'ruf bina majhul. Tak boleh Yuqalu ke yuqilu. Yuqilu. Tak apa. Yang ni ustaz tak pandai nak urai, yang ni ustaz tanya kawan ustaz. Yuqil. Yang qila ni ustaz dapat. Mudhari' dia apa dia? Ini ustaz tengok. yuqalu Ustaz. Yuqalu lah Ustaz. Yuqalu. Dikatakan sedang betul. Yuqalu lah. Yuqalu. Jadi malah nak fikir tadi kan. Tapi tak dapat apa. Yuqalu. Sebenarnya kalau fikir dapat tapi dia tadi nak stop lah. Yuqalu. Telah dikatakan yang ni sedang dikatakan. Cuma yang madhi dia pelik sikit. Sepatutnya dhamma awal. Dhamma awal. Kasrah sebelum akhir. Jadi qila dikatakan. Ini pun ustaz akan tanya juga. Tapi memang makna qila ni dikatakan. Timbul hadi. Tapi kenapa jadi qila? Okey, 3 contoh dah kita dapat. Qala yaqulu ma'ruf. Qila yuqalu. Ini majhul. Tapi yang ni ustaz akan kaji kenapa jadi qila, kenapa tak jadi dhamma awal kasrah sebelum akhir. Dan mudhari' nya betul tu, yuqalu dhamma awal kasrah sebelum akhir betul. Okey, habis. Rasa mungkin betul lah Ustaz yuqalu tu. Betul tapi adakah dia ada panggil syaz? Syaz ni mana menyalahi kias. Tu nanti kita ngaji, kita ustaz tanya kawan. Yang ni menyalahi kias ke apa? Kias asal ialah dhamma awal kasrah sebelum akhir. Tapi yang ni kenapa jadi macam ni? Mungkin dia menyalahi kias, menyalahi kaedah. Mungkin dia dikecualikan. Dan walaupun dikecualikan dia tetap bina majhul. Itu ustaz akan tanya untuk sahkan apa ni dia punya kataan. Banyak roy tu Ustaz. Okey, selesai. Balik pada pembahasan kita tadi. Iaitulah tentang amil nasab. Baru 2 Ustaz, baru 2. Baru 2 dah habis masa dah. Sambung minggu depan lah. Sambung minggu depan. Ni ada ayat lagi kan? Ayat Quran. Ayat Quran tak sempat okey. Sempat ke? Sambung ayat Quran boleh ya? Satu ayat lah, satu ayat. Satu ayat. Jadi kaedah nahwu sampai situ 2 saja. Dan kita kaji tadi pun dah banyak dapat tu lah. Banyak. Akan datang kita kaji izan, apa dia izan dan contoh dia lamul juhud, hatta, jawab dengan fa, jawab dengan waw, jawab dengan au. Itu semua amil nasab dan ada contoh-contoh yang menyebabkan baca nasab kataan dia tu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat ayat Quran. Ayat 10 Ustaz. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim, fi itu adalah huruf fi adalah huruf ja. Qulubi itu gabungan qulubi dengan him. Qulubi perkataan apa? Isim. Bergabung dengan kataan dhamir. Qulubi itu perkataan mufrad ke jamak? Jamak. Jamak daripada perkataan mufrad daripada Qalbun. Qalbani qulubun. Tapi bila ada fi qulubi. Ni kira jamak taksir lah kan? Di sini. Bukan jamak taksir, ni jamak biasa ni. Dia biasa.
fi qulubi. Di dalam hati-hati mereka. Mana taukid tu sebab dia ada jamak dan dhamir jamak. Him tu isim dhamir. Maradun kata apa tu? Isim. Isim sebab ada tanwin. Maradun mana? Sakit. Betul tak? Ya. Sakit. Sakit. Maradun mana sakit. Fazadahumu. Fazada bergabung dengan hum. Fa tu tambahan huruf mana maka. Zada, kataan fi'il adalah zada. Zada. Ada. Tambah. Tambah. Zid, tambah. Zada, tambah. Yazid tambah menambah Ustaz. Yazid mana sedang menambah. Baik. Zada mana tambah. Zid, tambah. Hum isim dhamir. Jadi fazadahum maka menambahlah mereka itu Allahu isim perkataan isim oleh Allah. Maradan Isim. dia jadi isim juga sebab ada tanwin. Itu jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Maksudnya maka menambahlah mereka itu oleh Allah maradan akan kesakitan. Jadi fi qulubihim di dalam hati mereka itu maradun sakit. Ini cerita orang munafik yang menipu daya Allah, maka Allah balas kat mereka hati mereka sakit, tak tenang, gelisah. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah kepada mereka kesakitan. Tu Allah tambah lagi. Kenapa tadi maradun, kan ini jadi maradah pula? Yang tadi tu duduk di tempat apa tu? Yang tadi dalam hati mereka itu itu jadi khabar. Jumlah fi qulubi mubtada maradun jadi khabar. Jadi mubtada khabar dia kena baca rafa'. Kemudian yang maradah ni ini jadi maf'ul kena baca nasab. Itu dari segi nahwu. Sebab tu maradun baca baris tanwin dhamma, maradah baca baris tanwin nasab. Kenapa berubah baris? Kerana kedudukan nahwu dia, nama dia tak sama. Yang tadi jadi khabar, maradah ni jadi maf'ul. Walahum, wa mana wa? Dan. Ni wa ni bukan wa ata kan? Dia wa nak mula balik. Wa istinaf. Walahum lam tu huruf huruf jar. Huruf jar tugas dia ialah membariskan baris jar pada perkataan selepas. Tapi selepas tu isim apa tu? Dhamir. Isim dhamir dia berubah kan dia tak berubah? Tak berubah. Dia panggil Mabni. Mabni. Dia kebal. Dia mabni. Mabni mana tetap, kukuh. Siapa pun usik dia tak peduli. Aku macam tu lah. Tu orang mabni tu kan. Dia degil. Dia degil. Sedap kita kata kat dia. Lawan dia apa dia, Ustaz? Lawan mabni apa dia? Lawan mabni. Ya. Mabni mana kukuh, maknanya tak berubah. Kalau yang mu'rab. 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 Terima kasih. Mu'rab ni maknanya berubah. Okey. Walahum dan bagi mereka azabun. Azabun kata apa ni? Isim sebab ada tanwin. Alimun kata apa? Isim sebab ada tanwin. Dan bagi mereka azab. Alimun dia jadi sifat bagi azab. Azabun tu sebagai mausuf, alimun sebagai sifat. Dia macam tu ya. Azabun jadi mausuf, alimun jadi sifat. Sifat mesti duduk pada mausuf. Sebab tu terjemah dia azab yang pedih. Mausuf dengan sifat itu dia punya pasangan dia. Ataupun kita sebut na'at
ataupun kita sebut man'ut dengan na'at. Man'ut iaitulah azabun alimun sebagai na'at. Na'at sifatnya makna sama iaitu yang. Azab yang pedih. Bima, ba tu dipanggil ba huruf Jar. jar. Huruf jar. Macam Ustaz kata tadi, ada huruf bahasa Arab ni dia ada beberapa lingkungan nama dekat dia. Ada huruf jar. Ba juga dipanggil ba sababiyah. Ini ba sababiyah. Ba sababiyah. Dia kena terjemah sebab, dengan sebab. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih, bima, dengan sebab apa-apa. Ma ni panggil maghayah. Dia nak penyudah cerita ni, dia panggil maghayah. Dia nak penyudahkan kisah ni. Bima, dengan sebab apa-apa, kanu. Kanu ni asal dia ka? Ialah. Kana adalah. Tapi bila ada kanu, adalah mereka itu, ada waw jamak. Kanu adalah mereka itu, yakzibun, kata apa tu? Mudhari. Mudhari, jamak muzakkar, Salim. ada waw dengan nun, betul, jamak muzakkar salim. Kataan asal dia kazaba, Ustaz ya. Kazaba, alhamdulillah. Jadi terjemahannya, dengan sebab apa-apa yang adalah mereka itu berdusta. Jadi terjemahan lengkap dari awal, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu sakit, fazadahumullahu marada, maka menambahlah akan mereka itu oleh Allah SWT akan kesakitan, walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih, dengan bima kanu, dengan sebab apa-apa yang adalah mereka itu yakdzibun, mereka itu dusta. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh tahu makna Al-Quran dengan cara kita detail satu persatu macam tu. Wallahu a'lam. Surahallahul azim. Satu soalan kalau ada. Nas. Yang tadi punya tu bina majhul untuk fi'il mudhari' tu dah betul lah. Yuqalu tu selesai. Betul. Kalau fataha jadi yuftahu, betul lah. Yuftahu, betul. Itu kampung lah. Ada dalam surah Fajar kan? Ada surah Fajar dekat ujung tu, yaqulu ya laitani, itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ila rabbih. Tapi saya nak yang yaqulu ya laitani tu kan, ada kaitan dengan kita belajar. Yaqulu betul. Yaqulu ya laitani. Alhamdulillah. Dah boleh cari dalam Quran dah. Alhamdulillah. Syukur. Jadi pengajian kita ni berkesan atau tidak? Berkesan. Alhamdulillah. Syukur. Kunci Ustaz dah bagi ke belum? Dah. Nak simpan kan nak guna? Nak guna. Guna. Kunci nak simpan tadi. Banyak. Guna. Okey, alhamdulillah, syukur. Gunalah kunci nak guna sebaik-baiknya. Hari-hari tak guna. Hari-hari guna. Kunci tu nak guna seorang kan, nak share dengan kawan-kawan lain? Kena share tak? Share. Kalau bagi pinjam nak ambil balik tak? Kena buat duplicate tak? Banyak kunci. Bagi terus. Bukan. Okey. Sewa boleh tak Ustaz? Sewa pula dah. Boleh buat duplicate tak? Kunci banyak. Buat ramping lah. Buat banyak-banyak. Bagi seorang satu. Kat anak bagi, dekat isteri bagi, kat mana-mana bagi, insya-Allah. Itu sebagai kiasan saja nah. Tapi boleh faham kan maksud Ustaz? Faham. Alhamdulillah. Ilmu jangan disimpan seorang, kena bagi. Barulah Allah akan tambah. Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Allah kata kalau kamu bersyukur dengan apa yang ada, Allah akan tambah. Maknanya kalau bersyukur dengan ilmu, bila kita kongsi ilmu dengan orang, Allah akan tambah tak ilmu? Tambah. Allahu akbar. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur di atas nikmat yang aku bagi, kata Allah, aku akan tambah. Allahu akbar. Sadaqallahul azim. Cukuplah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Amin. Ya arhamar rahimin.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih. Salam. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Tapi ada soalan satu lah Ustaz, ada soalan ni. Soalan apa tu? Ada orang chat satu, seorang dia chat. Dia kata ada tak arahan direct ataupun indirect dalam Al-Quran dan hadis yang suruh kita umat Islam belajar bahasa syurga atau bahasa Arab. Jika ada, ini boleh mengubah landscape pelajaran dan kurikulum sekolah anak-anak kita untuk menjaga keislaman generasi Malaysia masa depan. Ada tak